Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita, festival muzik terbesar di Borneo iaitu Borneo Sonic 2023 bakal menggegarkan Stadium Sarawak pada 6 dan 7 Oktober ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, festival muzik itu akan menampilkan bintang-bintang K-pop terkenal seperti Taeyang dari kumpulan Big Bang, CL daripada kumpulan Twinnie, Suho daripada kumpulan EXO dan Hyo daripada kumpulan Girls' Generation. Menurutnya, selain barisan artis K-pop, Borneo Sonic 2023 turut menampilkan barisan artis antarabangsa dari Australia, Amerika dan artis tempatan tanah air. So, as Sarawak continues to flourish in all sectors, I strongly believe that there is so much talents and ideas that could help event ecosystem to grow. We can continue to nurture and promote homegrown events such as event groups such as Borneo Sonic, which is presented to us for the very first time this year. And what a bang it will be. Sarawak has been an increasingly popular destination. Beliau berkata demikian semasa sidang media di Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, beliau memberitahu Borneo Sonic 2023 dijangka mampu menarik kira-kira 30,000 orang pengunjung sepanjang 2 hari ia berlangsung kelak. Katanya Borneo Sonic 2023 dianjurkan bersama oleh BME International Malaysia Senyum Berhad, Skyline Entertainment dan Dream Factory Entertainment. Maklumat lanjut mengenai Borneo Sonic 2023 boleh didapati menerusi laman web rasmi di www.borneosonic.com. Berita seterusnya, Miri City Street Parade akan menampilkan perarakan jalanan dan kereta berhias yang bertemakan budaya, futuristik serta flora dan fauna yang bakal berlangsung pada 19 Ogos ini dari jam 6 petang hingga 10.30 malam. Perarakan ini bakal dimeriahkan lagi dengan kehadiran Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Hopeng yang akan menyaksikan perarakan sebanyak 60 kontijen daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dijangka turut hadir pada perarakan tersebut bagi menyempurnakan simbolik pelepasan di Terminal Teluk Marina Miri. Bercakap dalam sidang media pada Khamis, Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang berkata terdapat banyak lagi tarikan yang akan dapat ditampilkan selain daripada perarakan tersebut. Menurut beliau, turut diadakan persembahan secara langsung di Miri Times Square mulai jam 6 petang hingga 10.30 malam oleh artis-artis jemputan dan gerai-gerai makanan yang ada di Miri Times Square. Tambahnya, perarakan ini juga akan diadakan persembahan patriotik di Miri Times Square dan pertunjukan bunga api di puncak Bukit Canada Hill berhampiran papan tanda Giant Miri di Bukit Telaga Minyak Miri sejurus selepas majlis penutupan. Sehubungan itu, Datuk Bandar Miri menyeru warga Miri untuk hadir menyaksikan perarakan tersebut kerana ia merupakan hiburan dalam suasana perayaan yang tidak boleh dilepaskan. Turut hadir dalam sidang media tersebut, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Shih Yu. Paparan berikutnya, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP amat menyokong inisiatif merakamkan seni kebudayaan masyarakat Kedayan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat berkata, MTCP boleh membantu industri-industri kreatif ini melalui peruntukan di bawah Sarawak Youth Creative Industry Fund SYCIF. Dan sekiranya ada usaha-usaha untuk memfilmkan atau merekodkan seni kebudayaan masyarakat Kedayan, pihak kementerian menyokong dan kita juga mempunyai peruntukan di bawah Sarawak Youth Creative Industry Fund untuk membantu industri-industri kreatif, contohnya dari segi pakaian tradisional, craft daripada semua komuniti di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Menteri MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam majlis perasmian Makan Tahun Perdana 2023 di Limbang baru-baru ini.
Turut hadir Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Tambahnya, beliau melihat sebahagian daripada aktiviti masyarakat Kedayan boleh difilemkan dan didokumentari untuk tayangan kepada masyarakat umum melalui media sosial. Dilundur pula, program pendidikan pencegahan dadah PPDA dilihat sebagai satu langkah positif untuk mencegah penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang dalam kalangan generasi muda. Ahli Dewan Undangan Negeri Ahadun Opa, Billy Sujang berkata, PPDA yang diadakan di sekolah-sekolah dapat dijadikan sebagai salah satu wadah utama untuk memastikan semua sekolah mencapai visi sekolah bebas dadah. Menurutnya, pendidikan dan sasiah adalah dua faktor penting yang perlu berjalan seiring dalam menghasilkan modal insan yang berkualiti dan seterusnya menghasilkan pelapis bagi pemimpin pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan majlis pelancaran PPDA di Dewan Sekolah Kebangsaan SK Bumi Putra di Lunduk baru-baru ini. Dalam majlis sama, Billy mewakili jawatan kuasa One Stop Committee OAC menangani isu dadah dan substan MIDS daerah Lunduk telah menyerahkan cek berjumlah RM34,000 kepada pihak pejabat pendidikan daerah Lunduk. Peruntukan itu adalah untuk disalurkan kepada 31 sekolah rendah dan 3 sekolah menengah dalam daerah Lunduk dan Sematan untuk pelaksanaan program PPDA. Billy juga turut mengumumkan peruntukan kepada SK Bumi Putra berjumlah RM5,000. Dimiri pula pengerusi Lembaga Pengarah Laku Management Sdn Bhd Laku, Datuk Nelson Balang memberi jaminan bahawa bekalan air di Bandaraya Miri adalah selamat diguna dan diminum. Jelasnya pihak Laku telah mengaktifkan sumber air mentah kedua dari Sungai Bakong untuk memastikan bekalan air berterusan di loji rawatan air Lambir selepas musim kemarau yang berpanjangan dengan sumber air mentah utama di Sungai Liku telah mencapai tahap kritikal. It's important to note that water from Sungai Bakong has a higher organic content. This leads to a slight yellowish color in the treated water due to the carry-over of organic matter post-treatment. However, be assured we are rigorously working to address this. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Miri baru-baru ini. Dalam pada itu, Datuk Nelson menegaskan Laku komited untuk menyelesaikan isu tersebut secepat mungkin dengan meningkatkan kekerapan aktiviti pembersihan tangki dan cucian semula. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, warga UKAS mengajak pengikut setia UKAS untuk menyaksikan Visi Premier 2030. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar,
mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan, iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh, iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.